Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita lagi pada hari ini. Saya ingin memperkenalkan sebuah buku yang saya perolehi melalui Shopee sempena dengan jualan pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur secara online, secara dalam talian. Ini adalah buku yang saya dapatkan dalam pembelian tersebut, yang bertajuk Semua Ada Saatnya, hasil tulisan seorang ulama terkenal, Syekh Mahmud Al-Masri, yang telah diterjemahkan oleh seorang pendakwah yang terkenal di Asia Tenggara pada masa ini, iaitu Ustaz Abdul Somad. Buku ini ialah mengenai hidup tidak perlu selamanya serius. Perlu ada waktu-waktu lapang yang menyeronokkan, walaupun hanya sekejap. Tujuannya supaya hidup kita ini sentiasa bersemangat, bermotivasi dan tidak bosan menghadap hari-hari yang panjang dan membebankan. Disebabkan itulah terdapat juga cerita-cerita ringan yang menjadi pengajaran di dalam Al-Quran, tidak hanya mengandungi ayat arahan ataupun larangan semata-mata. Surah Yusuf juga dikatakan turun disebabkan keluhan daripada sahabat-sahabat yang letih mendengarkan ayat-ayat syariat. Jadi Allah menceritakan kisah Yusuf secara panjang lebar. Begitulah lumrahnya tabiat manusia yang sentiasa sukakan keseronokan dan hiburan. Agama juga tidak melarang sesiapa pun untuk bersantai-santai di antara aktiviti berat mereka. Namun begitu, kita perlu tahu waktu bila kita perlu bergurau atau berhibur dan waktu bila kita perlu serius. Buku Semua Ada Saatnya ini mengajak pembaca supaya lebih menikmati hidup dengan membaca kisah-kisah menarik dan santai yang memberikan inspirasi dan semangat. Kisah-kisah dalam buku ini diharapkan dapat memastikan iman kita sentiasa terjaga, tidak syak lagi. Buku ini sesuai untuk anda baca pada waktu satu santai anda. Hiburkanlah hatimu, siramilah ia dengan percikan kebijaksanaan. Sama seperti badan, hati juga letih. Kata-kata Sayyidina Ali bin Ibni Abi Talib. Buku ini saya dapatkan dengan harga di pasaran ialah RM35, tapi bila beli melalui Shopee dapat potongan harga sebanyak 40%, dalam RM29 saya boleh dapatkan. Dalam buku ini juga terdapat beberapa tajuk-tajuk. Lebih kurang ada bab pertama, senda dan gurauan, antara yang diharamkan dan dibolehkan. Bab kedua, percik-percik taubat, kisah-kisah orang yang bertaubat. Terdapat banyak tajuk-tajuk dalam buku ini. Bab ketiga pula ialah percik-percik mukjizat dan karamah, cerita-cerita tentang kisah Rasulullah yang diperhatikan kepada para sahabat, mukjizat baginda. Bab keempat, percik-percik yang unik dan ajaib. Terdapat lebih kurang 100 lebih tajuk dalam buku ini. Jadi ia sesuai untuk kita semua baca. Buku ini telah diterbitkan oleh syarikat Syabab Booklink. Cetakan pertama ialah April 2018. Kita baca dahulu satu cerita yang daripada buku ini. Bab pertama, senda dan gurauan, antara yang diharamkan dan yang dibolehkan. Beberapa dasar Islam tentang pengakuan terhadap senda dan gurauan. Perkara pertamanya diperhatikan orang yang memerhatikan usul, perkara-perkara dasar dan furu'. Perkara-perkara cabang dalam syariat Islam adalah bahawa syariat Islam itu berinteraksi dengan manusia berdasarkan memelihara dan menjaga naluri kemanusiaan dan keperluan fizikal manusia. Syariat Islam membebani sesuai dengan kemampuan manusia yang terbatas, memenuhi keperluan manusia dengan menetapkan aturan-aturan dan ruang-ruang untuk mengatur manusia
agar mendapatkan kenikmatan. Islam tidak pernah menjadi musuh yang menguasai tabiat manusia, memerangi dan menekankan tabiat manusia. Tapi Islam adalah agama yang berinteraksi dengan tabiat kemanusiaan yang sesuai dengan fitrahnya yang lurus dan benar, berjalan seiring tanpa perlu membebaskan atau terlalu menekan. Islam adalah agama pertengahan dan keutamaan itu perlu berada di tengah antara dua kenistaan. Keseimbangan adalah ciri utama agama Islam, dan seluruh syariat dan aturan hukumnya bersederhana dan mudah, tidak bertujuan menyempitkan kemampuan yang ada pada manusia atau mengabaikannya. Tetapi Islam menyeru supaya mengaturkannya dalam kerangka keseimbangan, menjaganya daripada sikap berlebihan dan melampau batas. Beberapa dalil dari sejarah Nabi Muhammad SAW tentang membolehkan senda dan gurauan. Disebutkan dalam beberapa hadis dengan sanad-sanad yang sahih bahawa Rasulullah SAW bergurau senda dengan gurauan yang dibolehkan. Sesungguhnya Rasulullah itu bergurau senda, tetapi beliau tidak pernah berkata melainkan mengucapkan kebenaran. Rasulullah SAW berlomba lari. Beliau juga pernah melihat orang lain yang sedang bergurau. Beliau tersenyum kepada mereka dan setuju dengan mereka. Diriwayatkan daripada Simak bin Hab, dia berkata, aku berkata kepada Jabir bin Samurah, apakah engkau pernah duduk-duduk bersama Rasulullah SAW? Dia menjawab, ya. Beliau lebih sering diam. Para sahabatnya bersyair di sampingnya. Mereka menyebut perkara-perkara dari masa jahiliyah. Kemudian mereka ketawa. Rasulullah tersenyum bersama mereka ketika mereka ketawa. Sebagaimana Rasulullah SAW memberi izin kepada orang-orang Habsyah untuk memainkan anak panah dan tombak mereka seperti kebiasaan mereka dalam Masjid Nabawi yang mulia. Rasulullah SAW memberikan izin kepada Aisyah untuk melihat mereka. Rasulullah SAW berkata, mainkanlah wahai Bani Arfidah, gelar orang-orang Habsyah. Rasulullah SAW membolehkan nyanyian bagi perempuan dan memperbolehkan memukul gendang pada acara-acara tertentu dan hari-hari perayaan. Di dalamnya terdapat kemudahan dan toleransi dalam Islam. Rasulullah SAW menganjurkan agar menikahi para gadis, agar para gadis itu bersenda gurau dengan suaminya. Rasulullah SAW bertanya kepada Jabir bin Abdullah, siapakah yang engkau nikahi? Jabir bin Abdullah menjawab, saya menikahi seorang janda. Rasulullah SAW berkata, mengapa tidak gadis? Engkau bersenda gurau dengannya dan dia pun bersenda gurau denganmu. Salah satu bentuk senda Rasulullah untuk melihat keteladanan yang ada pada diri Rasulullah SAW, saya mengumpulkan beberapa situasi Rasulullah SAW sebagaimana keadaan manusia biasa. Sejarah hidup Rasulullah SAW, contoh sempurna kepribadian seorang Muslim dalam setiap aspek dan sisi. Ketika sendirian, Rasulullah SAW melaksanakan solat sangat lama dengan penuh khusyuk dan menangis hingga kedua kakinya bengkak kerana beliau berada dalam kebenaran. Beliau tidak memperdulikan siapapun kerana beliau berada di sisi Allah SAW, Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kehidupannya ketika bersama-sama dengan orang lain, beliau adalah manusia yang tidak benar, menyukai kebaikan, berwajah cerah, tersenyum, bergurai senda dan tidak mengatakan kecuali kebenaran. Demikianlah Rasulullah SAW. Beliau orang yang banyak tersenyum. Beliau juga ketawa bersama para sahabatnya. Beliau mengagumi apa yang dilakukan para sahabatnya dan beliau bergaul dengan mereka. Bahkan kadang-kala beliau ketawa sehingga terlihat gigi geramnya. Bahkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada hadis Jabir bin Ali, Rasulullah SAW tertawa terhadap apa yang kamu ketawakan dan mengagumi apa yang kamu kagumi. Dalam Sahih Muslim daripada hadis Jabir bin Samurah, mereka para sahabat bercerita tentang pelbagai peristiwa pada masa jahiliyah. Mereka ketawa dan Rasulullah tersenyum. Renungkanlah apa yang dikatakan sahabat ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dia berkata, Rasulullah tidak pernah melarangku untuk menemuinya sejak aku masuk Islam, dan Rasulullah tidak pernah melihatku melainkan dia tersenyum kepadaku. Aku pernah mengadu kepadanya bahawa aku tidak pandai menunggang kuda. Lalu beliau menepukkan tangannya ke dadaku lalu berkata, ya Allah, teguhkanlah dia dan jadikanlah dia pemberi petunjuk dan dia beri petunjuk. Diriwayatkan bahawa seorang perempuan tua datang kepada Rasulullah lalu berkata, wahai Rasulullah,
berdoalah kepada Allah untukku agar dia masukkanku ke dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai ibu fulan, sesungguhnya syurga itu tidak memasuki nenek-nenek. Lalu wanita tua itu bersusah hati dan menangis. Dia menyangka bahawa dia tidak akan masuk syurga. Ketika Rasulullah menyaksikan itu, beliau menjelaskan maksudnya, bahawa orang yang lanjut usia tidak akan masuk syurga dalam keadaan lanjut usia. Kemudian Rasulullah membacakan ayat, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Dari Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki meminta haiwan tunggangan untuk dinaiki. Kemudian Rasulullah berkata, aku membawamu dengan di atas anak unta. Lelaki itu berkata, apa yang saya akan lakukan dengan anak unta ini? Rasulullah menjawab, bukankah unta yang melahirkan itu hanya unta betina? Lelaki itu menyangka bahawa anak unta adalah semua unta yang masih kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kalimat yang memerlukan pemikiran, supaya dia memikirkan makna suatu ucapan sebelum menjawabnya. Daripada Abi Hurairah, dia berkata, mereka berkata, wahai Rasulullah, engkau bergurau dengan kami. Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah. Salah seorang isteri beliau mengirimkan sepiring makanan, lalu Aisyah menolak, membuang dan memecahkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan makanan tersebut, lalu berkata, ibu kamu sedang cemburu. Ketika piring makanan Aisyah tiba, Rasulullah mengirimkannya kepada isteri beliau, pemilik piring yang telah pecahkan Aisyah. Lalu Rasulullah memberikan piring yang telah pecah itu kepada Aisyah. Daripada Anas bin Malik, dia berkata, putera Ummu Sulaim bernama Abu Umair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau dengannya apabila dia datang. Suatu masa dia datang dan Rasulullah bergurau dengannya, tapi Rasulullah mendapati dia sedang bersedih. Maka Rasulullah bertanya, mengapa aku melihat Abu Umair bersedih? Dia menjawab, wahai Rasulullah, burung pipit pemainannya telah mati. Maka Rasulullah memanggilnya, wahai Abu Umair, apa yang telah lakukan Nughair, burung pipit kecil. Daripada Anas, ada seorang lelaki bernama Zahir bin Hiram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasihinya. Dia seorang yang pendek. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya. Ketika itu dia sedang menjual barang-barang dagangannya. Rasulullah memeluknya dari belakang, sedangkan dia tidak melihat Rasulullah. Dia berkata, lepaskan aku, siapakah ini? Kemudian dia menoleh. Apabila mengetahui bahawa itu adalah Rasulullah, dia membiarkan belakangnya menyentuh dada Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, siapakah yang mau membeli hamba ini? Zahir berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh engkau dapati aku ini berharga murah. Rasulullah berkata, akan tetapi di sisi Allah engkau tidak murah, akan tetapi di sisi Allah engkau mahal. Itu saja untuk cerita pada hari ini. Kita akan sambung lagi selepas ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.